Masih bersama saya lagi dalam Alright Novel Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, terkini sahabat-sahabat semua berkaitan dengan laporan daripada Jabatan Negara Amerika Syarikat. Ya, sahabat-sahabat semua berkaitan dengan pemerdagangan manusia. Jadi hari ini Datuk Sri Saifuddin Nasution, Menteri KDN membuat kenyataan semasa dalam sidang media ini. Jadi apakah kenyataan beliau berkaitan dengan laporan daripada Jabatan Negara Amerika Syarikat ini yang menarik untuk kita dengar dan juga tonton bersama video ini sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, tapi sebelum kita menonton video ini sahabat semua, jangan lupa juga untuk support Alright Novel Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita tonton dan dengar sendiri ya kenyataan sidang media daripada kita menunggu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan-rakan media. Saya ambil masa lebih kurang 10-15 minit sebelum saya memfungsikan mesyuarat Poskap untuk membacakan satu kenyataan media. Laporan Jabatan Negara Amerika Syarikat mengenai pemerdagangan orang tahun 2023. Kementerian Dalam Negeri menyambut baik peningkatan positif kepada Malaysia yang berjaya dinaik taraf ke tahap 2 pemerhatian atau disebut Tier 2 Watch List dalam laporan Jabatan Negara Amerika Syarikat yang diumumkan malam tadi pukul 11 waktu tempatan di Amerika Syarikat telah dibuat pengumuman itu. Antara pencapaian signifikan adalah peningkatan bilangan kes yang disiasat, pendakwaan dan sabitan kes, serta pendakwaan terhadap penjawat awam, peningkatan bilangan mangsa, pelaksanaan usaha peningkatan kesedaran di sektor peladangan sawit, peningkatan bilangan latihan dan juga peningkatan perkhidmatan pelindungan dan sokongan kepada mangsa pemerdagangan orang. Itu antara aspek dalam laporan itu yang disebut Malaysia telah membuat pencapaian yang signifikan. Laporan juga menggariskan 15 perkara penambahbaikan dan plan tindakan yang boleh dilaksanakan oleh Malaysia untuk penilaian tahun berikutnya. Tahun berikutnya dia bermula 1 April 2023 sehingga 31 Mac 2024. Mereka menggariskan 15 perkara yang perlu kita berikan tumpuan. Antaranya kena tingkatkan usaha mengenal pasti mangsa, terutama dari kalangan golongan vulnerable atau golongan rentan, termasuk pekerja domestic helpers, pekerja sektor peladangan sawit dan sarung tangan getah. Baik, Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran (MAPO) yang diterajui KDN bersama-sama dengan kementerian dan agensi lain akan mengambil tindakan strategik sebagai respon kepada penemuan laporan ini yang secara tak langsung memerangi jenayah pemerdagangan orang di Malaysia. Antara usaha yang sedang kami lakukan adalah meningkatkan kemahiran agensi penguatkuasaan di seluruh negara, kena ada kemajuan dari segi capacity building. Dalam aspek mengenal pasti mangsa pemerdagangan melalui roll out garis panduan nasional mengenai indikator pemerdagangan orang yang telah saya luncurkan pada 22 Mac yang lalu. Kementerian dan juga MAPO akan terus membina sinergi dan kerjasama erat dengan badan bukan kerajaan, pertubuhan masyarakat madani, civil society organisation, pertubuhan antarabangsa, perwakilan diplomatik asing, ahli akademik, pihak majikan dalam memastikan isu ini ditangani secara pendekatan whole of nation tanpa kompromi demi keselamatan dan kedaulatan. Majikan juga ada tanggungjawab besar untuk pastikan hak dan kebajikan pekerja dipelihara bagi mengelakkan daripada berlakunya amalan buruh paksa dan pemerdagangan orang. Jadi ini kenyataan media saya pada hari ini. Silakan untuk tajuk ini. Ada soalan daripada rakan-rakan media? Yang 15 perkara yang menjadi tumpuan tadi, itu untuk kita kalangan tier 2 ataupun
berpindah pada tier seterusnya. Ya, baik. Sebab kita pernah terjerumus dalam tier 3. Sebab itu bila kita naik ke tier 2 tu, tier 2 tu kira macam lesen L lagi lah. Watch list. Jadi untuk kita improve lagi daripada watch list menjadi tier 2 biasa, maka dalam laporan malam tadi dia sarankan lagi beberapa perkara penambahbaikan. Jadi dengan berpandukan kepada sure penambahbaikan itu, maka untuk tempoh 1 April tahun ini hingga 31 Mac 2024, KDN dan agensi yang lain kena tumpukan sedaya mungkin untuk cuba memenuhi saranan 15 perkara itu. Okay, Jadi daripada tier 2 watch list kepada tier 2 biasa. Sebab kita pernah tergelongsor, kalau tak apa. Barulah kita boleh fikir nak improve daripada tier 2 kepada tahap yang lebih baik. Okey, ada lagi? Dan Cik, adakah KDN dicadang untuk redahkan terms MOU yang ditandatangani dengan negara sumber untuk pengambilan pekerja asing? Dan satu lagi, adakah KDN akan fokus pada domestic sector juga, sebab laporan ILO terbaru kata 30% pekerja domestik Indonesia terdedah dalam exploitative conditions of working. MOU antara kerajaan Malaysia dengan negara sumber ditandatangani oleh Kementerian Sumber Manusia. Jadi saya tak boleh cakap bagi pihak KSM dulu Kerana dia merangkul kebelakangan ini banyak dipapar di media, ya, termasuk Malaysia Kini. Daripada mana rakan media yang bertanya tadi kan, bertanya tentang itu. Jadi dalam tajuk ini tumpuan kita kita kena konsisten mempertahankan sekurang-kurangnya 4 perkara utama selain daripada sure spesifik. 4 ni tak boleh kita tergelongsor lagi. Yang pertama, dari segi dia bermula dengan tangkapan, siasatan, pendakwaan dan berakhir dengan sabitan. Itu rukun dalam memposisikan Malaysia pada kedudukan yang baik. Yang kedua ialah dia kena ada elemen apabila kita selamatkan mangsa pemerdagangan, kita kena bagi pelindungan. Pelindungan ni dalam ketika dia dilindungi itu, dia mesti ada elemen dia dibenarkan bergerak bebas. Dan lebih baik kalau kerajaan dapat facilitate dia untuk mendapat pekerjaan. Itu kena ada. Perkara ketiga yang kena ada ialah program awareness, membangkitkan kesedaran di kalangan semua stakeholders lah, ya. Jadi ini boleh melalui kita kena buktikan. Yang ini yang Jabatan Negara Amerika Syarikat nak tengok, ya. Kita kena buktikan engagement kita dengan international agencies, engagement kita dengan NGOs, engagement kita dengan distinguished individuals, subject matter expert tu dia kena ada, kena tunjuk. Barulah dia kira dalam rating kita. Ada satu lagi saya miss apa? Dia 4. Siasatan, pendakwaan, sabitan, engagement, pelindungan, kerjasama dengan negara asing. So saya cover semua. Yang ini rukun. Ya. Kalau yang ini kita tak lulus, sure lain tu dia tak ambil kira lah. Jadi kerana kita dah pun dalam laporan yang kita bagi beberapa bulan lepas yang dinilai malam tadi keputusannya itu, di sana dia rekodkan ada perkara yang telah kita comply, ada perkara yang kita ada lagi kelemahan. Sambil itu dia kata bermula penilaian 1 April tahun ini sampai 31 Mac, kita ada lagi 15 perkara penambahbaikan yang kita kena tumpu. Baiknya kerana dia memberikan sure yang sangat terang, ada clarity. Jadi kita mudah untuk laksanakan tumpuan itu. Jadi direction tu lebih mudah. Okay? Dr. Sheikh, do you have the 15 points that they have given down to you? We do. Cuma dalam kes ini saya sebut 15. Dalam kenyataan media saya highlightkan 1, meningkatkan pengenalpastian mangsa. Kena pasti. Terutama daripada golongan rentan, the vulnerable groups. Yang kedua, pekerja domestik. Yang ketiga, pekerja sektor peladangan sawit. Ini elemen buruh paksa kat situ. Yang keempat, oleh kerana masa dia nilai kita dan kita jatuh tu, masa tu isu top glove kan.
Itu. Jadi dia sebut saya spesifik sarung tangan getah ni, syarikat yang berkenaan kan. Kemudian dia juga syorkan supaya kes perdagangan orang ni dia kata ikut melibatkan penjawat awam. Okey. Jadi dia minta kita tumpu kat situ. Dia bukan dalam keadaan vacuum. Dia dalam laporan tu dia ikut menyebut membabitkan juga peranan penjawat awam. Jadi tapi yang kita siasat, yang kita dakwa tak ada pula kelompok itu. Jadi dia mengesan itu semacam ada kelompongan. Jadi dia minta kita tengok aspek itu. Dan dia gesa supaya kita tingkatkan kerjasama antara agensi. Dalam show 15 tu ada 6-7 yang saya bacakan tadi tu secara spesifik. Tapi kalau rakan-rakan media buka laporan penuh, yang itu dia akan ada 15 tu sekali. Ya. Arrest and prosecution is one of the things that they are demanding, right? So just how extensive or deep is the corruption involving government officials when it comes to I reserve my comment on that. It is quite premature for me to assume, because of the US has put up in their recommendation doesn't mean that I have to really focus only on that segment. I have to be fair because there are eventually there are 15 elements that recommendation put forward by the US authority. So satu daripadanya adalah disebut melibatkan pemerdagangan secara jelas kes pemerdagangan yang melibatkan penjawat awam yang dalam kita mengambil tindakan itu segmen itu belum disentuh. Jadi harus kita tengok berapa serius, how rampant it is. Saya tak boleh buat komen lagi sampai kita teliti. Ya. Apa kesannya daripada kita beralih daripada tier 3 kepada tier 2 watchlist? Kesannya bagus. Ya, sebabnya gini, kalau tier 3, saya bagi contoh, katalah pekerja sektor peladangan. Okey. Dulu kita ada Sime Darby yang kena tu. Kita ada Top Glove, kita ada juga FGV. Ya. Jadi isunya apa? Kalau produk daripada sektor ini nak dipasarkan di pasaran antarabangsa, akan ada sekatan lah. Sebab dia impose kata itu. Ini datang pada negara yang mengamalkan buruh paksa. So dia impose kat situ. So banyak disadvantage. Tapi sekarang dia dah bebaskan Sime Darby, dia dah keluarkan Sime Darby. I don't know about Top Glove. Dia dah keluarkan. Itu jadi bagi kita kelegaan baliklah. Jadi itu maksudnya signifikan dan relevan laporan ini terhadap ekonomi negara. Sama ada produk kita tu marketable atau tidak di pasaran antarabangsa. Okey. Sorry, Dato' Sri, coming back to the Terbaik sahabat semua, itu dia sidang media daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution yang menyatakan berkaitan dengan laporan daripada Jabatan Negara Amerika Syarikat berkaitan dengan pemerdagangan manusia. Pemerdagangan manusia ini bukan saja melibatkan penjualan manusia seperti itu, tapi juga melalui pekerja-pekerja dari negara asing yang bekerja di dalam negara kita. Adakah dijaga kebajikan mereka atau sebaliknya, seperti mana yang berlaku pada tahun era Kerajaan Perikatan Nasional, timbul isu berkaitan dengan pekerja glove bersarung tangan itu yang mengakibatkan tier negara kita itu turun ke tangga yang ketiga. Itu dia, dan menyebabkan ekonomi negara kita terjejas disebabkan perkara ini, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Seri Saifuddin. Apabila kita naik kepada tier yang kedua, maksudnya ini akan memberi impak yang besar kepada sistem ekonomi negara kita, perdagangan negara kita dan sebagainya. Sebab mereka melihat bagaimana negara ini adakah mampu menjaga kebajikan-kebajikan warga asing yang bekerja di dalam negara kita, adakah mereka dijaga dengan baik atau sebaliknya. Jadi apabila kerajaan hari ini mengambil alih selepas PRU yang ke-15, laporan daripada Amerika Syarikat ini meningkat daripada yang tangga ketiga dan meningkat kepada tangga yang kedua pada hari ini. Jadi untuk masa-masa yang depan kita mengharapkan akan meningkat lagi kepada tangga yang pertama. Pertama, kedua itu lebih baik dibandingkan daripada yang ketiga, sahabat-sahabat semua, yang boleh mempengaruhi edaran ekosistem ekonomi negara kita.
kerana ketidakpercayaan pelabur, ketidakpercayaan negara-negara lain untuk ya datang ke dalam negara kita. Ini penyebabnya. Jadi terbaik ya kepada sistem ataupun pentadbiran negara kita hari ini, kita boleh nampak keberhasilannya dengan tata kelola yang baik ya, dengan pentadbiran yang bersih, cekap, sahabat semua. Sedikit demi sedikit ya kita boleh menampakkan bahawa negara kita berada pada landasan yang tepat. Benarlah kata daripada Yang di-Pertuan Agong bahawa negara kita berada pada landasan yang tepat dibandingkan daripada beberapa tahun yang lalu, sahabat-sahabat semua. Jadi kita ucapkan tahniah kepada Datuk Seri Saifuddin Nasution dan juga seluruh kabinet dan juga Perdana Menteri yang mentadbir dengan jaya untuk memimpin negara kita kembali mengharungi segala cabaran seperti itu. Jadi itu pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana pula dengan anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walan Walantit, lebay-lebay, geng Sapu Bersih dan juga GTA, geng Takut Anwar apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Alright, so itu saja daripada saya. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun tangkap, buaton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.